Kami meneruskan perbincangan mengenai perkembangan politik semasa pada ketika ini. Saya bersama dengan Datuk Setia Salihuddin Saidin merupakan peguam. Assalamualaikum, selamat petang Datuk, apa khabar? Datuk, apa yang berlaku sepanjang hari ini dan juga apa yang berlaku semalam perlu diteliti dan juga dihalusi dengan baik. Tapi daripada perspektif perundangan, perlembagaan, bagaimana rakyat perlu memahami ini yang sempadani pertikaian dan juga percakaran politik, dan juga bagaimana kita memahami apa yang dizahirkan oleh Yang di-Pertuan Agong dalam pertemuan bersama dengan Perdana Menteri di sebelah pagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari ya. Terima kasih Astro kerana menjemput saya memberikan sedikit komen saya. Saya rasa majoriti rakyat menyambut baik keputusan yang diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengembalikan kepada Parlimen bagi menentukan status sokongan terhadap Perdana Menteri. Sekurang-kurangnya ianya dapat melegakan sedikitlah kegelisahan rakyat sejak 2-3 hari kebelakangan ini dengan ura-ura bahawa tekanan untuk Perdana Menteri meletakkan jawatan dan sebagainya. Ianya sekurang-kurangnya membolehkan fokus diberikan oleh pihak kerajaan dalam tempoh sebulan ini untuk terus menangani wabak COVID dan mempertingkatkan kadar vaksinasi di kalangan masyarakat bagi kita mencapai herd immunity hopefully by Oktober. Jadi dari segi sudut undang-undangnya pula, seperti mana yang kita sedia maklum apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merapat sembah kepada Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong bagi menyatakan hasrat beliau untuk membawa isu ini kepada Parlimen, dan Agong telah memberikan perkenan baginda. Saya percaya ini adalah sebenarnya mengikut lunas perlembagaan itu sendiri. Dan kalau kita lihat kepada peruntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan, memang terdapat peruntukan yang menyatakan bahawa di dalam penentuan seseorang Perdana Menteri yang hendaklah ditentukan di Parlimen. Tetapi kita sedia maklum ada kes yang telah memutuskan seperti kes Muhammad Nizar di Ipoh beberapa tahun yang dulu, yang menyatakan bahawa seorang Perdana Menteri boleh juga ditentukan sama ada mendapat majoriti support atau tidak daripada oleh Yang di-Pertuan Agong dengan menggunakan pakai peruntukan di bawah perkara 43(2) kepada Perlembagaan Persekutuan. Dan malah kalau kita lihat dulu pun ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin dilantik pun, beliau telah menghadap Yang di-Pertuan Agong dan Yang di-Pertuan Agong telah berkenan melalui proses di bawah peruntukan artikel 43 berkenaan. Jadi kali ini instead of gunakan peruntukan 43 tersebut, Yang di-Pertuan Agong telah memberi perkenan agar pihak Parlimen yang meletakkan tanggungjawab pada pihak Parlimen bagi menentukan sama ada Perdana Menteri Muhyiddin ini ada mempunyai sokongan majoriti ataupun sebaliknya. Dan andai kata beliau tidak mendapat sokongan majoriti seperti mana yang digembar-gemburkan sekarang ini, maka proses undang-undang akan mengambil tempat di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh sahaja kembali kepada Yang di-Pertuan Agong di bawah peruntukan perkara 43 pasal 4 dengan membawa permohonan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk satu permohonan membubarkan Parlimen, membubarkan Parlimen sebab beliau telah hilang kepercayaan majoriti, dan ataupun meletakkan jawatan. Atas permohonan untuk membubarkan Parlimen tersebut, tidak semestinya Yang di-Pertuan Agong perlu menerima permohonan tersebut, sebab Yang di-Pertuan Agong di bawah perlembagaan mempunyai kuasa untuk menolak permohonan sedemikian atas alasan-alasan tertentulah. Seperti mana yang kita sedia maklum sekarang ni, kalau nak diadakan, kalau nak dissolve Parlimen buat masa ini dan kemudian kita nak mengadakan pilihan raya umum, mungkin agak keberatan untuk Yang di-Pertuan Agong untuk membenarkan tak kala kita sedang dilanda dengan pandemik COVID. Jadi kemungkinan kalau Yang di-Pertuan Agong menolak permohonan daripada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin, beliau terpaksalah meletak jawatan Perdana Menteri dan berlakulah proses semula untuk menentukan siapa yang mendapat majority support bagi tujuan lantikan semula seorang Perdana Menteri yang baru. Datuk, bagaimana kita memahami dalam situasi seperti ini? Mungkin ada yang mengatakan bahawa kenapa perlu ditunggu dan juga dilihat pada September. Benar, itu mengikut takwim. Tapi dalam hal yang berkaitan untuk kita melihat kepada kestabilan politik, kerana kestabilan politik juga diperlukan untuk memastikan program-program vaksinasi dan juga program dan juga usaha untuk memerangi COVID-19 itu perlu berjalan dengan lancar.
bukankah tempoh sebulan ini agak terlalu lama untuk kita melihat dari aspek itu? Bagaimana kita fahami situasi ini dan juga kebijakan keputusan ini diambil? Baik, kalau kita lihat, dia ada dua perspektif di sini. Bagi pihak yang mungkin tidak berpuas hati dengan kedudukan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sekarang, akan pasti merasakan bahawa tempoh 1 bulan untuk sidang parlimen ini agak begitu lama. Ya. Jadi bagi maksud itu mereka mengatakan bahawa kenapa tidak diadakan pada bulan Ogos. Dan bagi pihak yang sebelah sini juga mungkin akan memikirkan bahawa 1 bulan itu adalah wajar untuk pihak kerajaan memperkemaskan apa yang patut. Umpamanya sekarang ni kita tahu bahawa pandemik COVID ini amat beruncing. Jadi fokus perlu diberikan kepada masalah yang sedang negara hadapi ini. Jadi kita nakkan mungkin kerajaan memikirkan bahawa kalau 1 bulan tersebut buat masa ini mereka boleh menentukan hala tuju nak mengatasi pandemik COVID ini. Dalam masa yang sama mungkin dapat memikirkan alternatifnya ketika andai kata Perdana Menteri tersebut akan hilang majoriti di parlimen pada tempoh sebulan itu nanti. Jadi ia tidak akan menyebabkan rakyat tidak terbiar begitu saja. Kestabilan politik ini ada dua pandangan. Ada yang mengatakan bahawa kalau dibuat cepat, kestabilan politik itu akan lebih seimbang. Tapi ada juga mengatakan bahawa kalau diberi tempoh 1 bulan tersebut, buat masa ini, masalah politik itu akan reda sebentar dan fokus dapat diberikan kepada perkara yang lebih penting dan persiapan boleh dilakukan andai kata seorang Perdana Menteri baru dipilih. Jadi, saya tak boleh menyatakan bahawa salah satu pandangan tersebut betul ataupun salah. Jadi kemungkinan ada pro and cons bagi kedua-dua pandangan berkaitan dengan bila tarikh parlimen patut bersidang. Bagaimana kita memahami proses undi percaya di parlimen apabila ia dibentangkan pada September depan? Dan bagaimana itu adalah satu ketetapan, satu keabsahan dan juga akan menjamin kestabilan untuk jangka masa yang panjang. Kerana di pihak blok yang satu lagi, mereka mendesak usul percaya ataupun usul undi tidak percaya ini sejak Kerajaan Perikatan Nasional ini membentuk kerajaan. Jadi untuk bergerak ke hadapan, membayangkan bulan September, bagaimana kalau itu dijalankan dan itu menjadi satu muktamad dan juga titik noktah kepada pergelutan yang berlaku sepanjang setahun setengah ini? Pergelutan politik dalam keadaan satu-satu pihak tidak mendapat majoriti yang besar memang dijangka akan berlaku. Saya sendiri menjangkakan andai kata Tan Sri Muhyiddin kehilangan sokongan majoriti, pihak yang sebelah sana pun belum tentu mendapat sokongan majoriti yang besar. Kalau ada pun kelebihannya 1 atau 2. Kelebihan majoriti 1 atau 2 ini sebenarnya tidak akan mengukuhkan, menstabilkan kerajaan. Sebab pada bila-bila masa akan berlaku pertukaran pelompatan parti. Itu sebab saya pernah menyarankan bahawa akta melompat parti ini perlu dikemukakan, perlu diintroduce supaya apabila kita ada satu akta yang menghalang members of parliament untuk melompat parti, bermakna walaupun kerajaan yang memerintah itu mempunyai seorang saja majoriti, dia satu saja majoriti, tetapi dia tidak boleh dibenarkan untuk melompat parti, maka ini akan menstabilkan kerajaan. Jadi kalau di dalam kemelut sekarang ni, siapa juga yang akan memegang tampuk Perdana Menteri, disebabkan oleh tiadanya halangan untuk mana-mana pihak melompat, maka 1, 2 ataupun 3 majoriti akan tidak menjamin kestabilan politik negara. Jadi itulah masalah yang sedang kita hadapi ini. Malah kalau kita lihat, sekarang ni kita tahu kan numbers. Tengah pihak mengatakan mereka ada numbers. Tetapi number mereka ini adakah boleh menjamin kekalnya dia untuk memegang jawatan Perdana Menteri satu ketiga nanti mungkin ada pihak yang melompat. Tetapi cuma satu perkara yang agak melegakan sedikit sebab tempoh wajib pilihan raya umum ni tak berapa lama lagi. Jadi kalau kita nak bergelut pun mungkin dalam masa tempoh setahun ni, dan hopefully selepas sahaja negara mencapai herd immunity, kita pihak-pihak yang bertanggungjawab bolehlah menyembahkan kepada Yang Terhormat Agong untuk kita bubarkan parlimen dan pulangkan baliklah kepada rakyat untuk menentukan siapakah yang layak sebenarnya untuk memerintah negara kita ini.
Meskipun mandat itu diberikan rakyat kurang daripada 5 tahun lepas 2018, tapi Datuk, kalau soalan saya juga seterusnya ialah PM ataupun Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan tadi mengatakan bahawa membawa usul ini ke Parlimen pada September. Tapi dalam jangka masa sebulan ini daripada sudut perundangan dan juga perlembagaan, bagaimana kita memahami proses itu ditepati, perkara itu benar-benar dibawa ke peringkat sidang Dewan Rakyat, dan ini juga menuntut juga keprihatinan daripada blok-blok parti yang lain. Jadi adakah satu klausa perundangan untuk memastikan apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri itu ditepati dan akan dibawa dalam sidang Parlimen yang akan datang, ataupun adakah bagaimana kita nak memastikan betul-betul dibawa? Bagaimana kita memahami situasi itu dalam tempoh sebulan ini? Okey, untuk maksud soal ini ya, kita sedia maklum bahawa semua pihak, sama ada blok pembangkang, blok kerajaan, selalu mengutarakan pandangan bahawa mereka ini adalah menjunjung titah perintah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, mempertahankan institusi raja. Sentiasa ini digembang-gemburkan. Jadi inilah masanya untuk kedua-dua pihak menunjukkan bahawa mereka ini akur dan menjunjung titah perintah tuanku. Jadi kalau blok kerajaan mengatakan menjamin bahawa usul undi percaya atau tidak percaya ini akan dibawa ke Parlimen pada bulan September, dan dalam masa yang sama telah menyatakan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjunjung kasih dan juga mengiktiraf kedaulatan Raja-Raja Melayu ini, maka inilah masanya untuk menunjukkan bahawa dia akan akur mengikut apa yang telah janjikan. Begitu juga dengan pihak blok pembangkang. 2-3 hari ini blok pembangkang selalu menyatakan bahawa mereka ini adalah tuduhan derhaka terhadap Perdana Menteri dan mereka sebenarnya menjunjung kedaulatan raja-raja. Mestinya nak tunjukkan kalau ada titah yang di-Pertuan Agong untuk kita sama-sama menunggu bulan September, maka semua pihak kenalah menunggu bulan September, dan pada bulan September itu mengikut undang-undang sama-samalah kita menentukan keabsahan layak ke tidak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang ini untuk terus meneroju negara. Datuk, dalam masa beberapa hari ini sebelum pengumuman oleh Presiden UMNO dan juga perutusan Perdana Menteri di sebelah tengah hari tadi, ada banyak perbincangan dan juga kebimbangan mengenai hubungan antara eksekutif dan juga istana mengenai kita tidak mahu ada krisis perlembagaan dan sebagainya. Tetapi dengan pertemuan Perdana Menteri di sebelah pagi tadi dan juga apa yang beliau sampaikan dalam keputusan beliau, bagaimana kita melihat hubungan ini sudah diharmonikan dan kita dapat mengelak daripada satu lagi krisis yang mungkin boleh berlaku kalau itu perbincangan ataupun ura-ura ataupun kebimbangan yang dijelmakan oleh banyak pihak selepas beberapa hari lalu. Pada pandangan Datuk, adakah itu sudah diharmonikan dan dapat diselesaikan dengan baik dengan perkenanan di Pertuan Agong, dengan pertemuan Perdana Menteri sebelah pagi tadi? Bagaimana kita menganalisis perkara itu? Ini yang satu perkara yang menarik tentang negara kita ini. Dalam keadaan kita pada satu ketika agak tegang dengan membicarakan tentang kedudukan politik semasa berlakunya ketegangan antara hubungan antara, dikatakan berlakunya ketegangan antara pihak eksekutif dan juga yang di-Pertuan Agong. Namun semuanya dapat dirungkaikan andai kata sekiranya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menghadap Duli Yang Maha Mulia kepada yang di-Pertuan Agong. Dan ini telah berlaku. Ini telah berlaku dan saya percaya negara kita masih mampu untuk mengamalkan politik matang yang mana apa yang amat penting bagi ke bawah Duli Yang di-Pertuan Agong dan juga saya percaya sebagian besar daripada ahli-ahli politik adalah memikirkan tentang masalah rakyat dan negara. Jadi kalau sekiranya masalah rakyat itu diutamakan, didahulukan, saya percaya perselisihan politik dapat kita kendurkan sedikit asalkan kita dijanjikan untuk mengikuti segala peruntukan dan lunas undang-undang seperti mana yang telah ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi saya nampak ini satu perkara yang baik dan insya-Allah kita sama-sama doakan agar segala apa yang dijanjikan, segala apa yang diaturkan akan mencapai matlamatnya supaya kita dapat mencapai sebuah kerajaan dan juga negara yang stabil untuk maksud kita yang sedang menghadapi pandemik COVID ini. Datuk, dalam masa yang sama juga orang politik dinamiknya berbeza-beza. Setiap jam, setiap masa dan juga setiap hari mungkin akan ada perkembangan-perkembangan terbaru yang bakal diterima mengenai keputusan dan juga pendirian mereka.
Dalam aspek ini, Perdana Menteri mengatakan bahawa 8 orang ahli parlimen yang menarik sokongan terhadap beliau. Akan tetapi, kalau dalam masa 2-3 hari ini, angka itu berubah, mungkin bertambah. Contohnya, bagaimana peranan dan juga kebijaksanaan yang di Pertuan Agong untuk memastikan perkara ini dapat distabilkan dan bagaimana keputusan-keputusan dalam terma perundangan dan juga perlembagaan yang boleh kita fahami bakal diambil? Untuk maksud ini ya, saya mungkin boleh mengambil kesempatan di sini ya untuk merayulah kepada semua ahli-ahli politik yang terlibat. Kita sabarlah. Sebulan saja lagi untuk kita menentukan sama ada kita nakkan Perdana Menteri ini diteruskan ataupun sebaliknya. Sebab kalau kita berterusan bertukar-tukar pendirian, ianya tidak akan membawa kebaikan kepada mana-mana pihak. Rakyat sebenarnya gelisah melihat dengan gelagat ahli politik ni. Hari ini bercakap menyokong kerajaan, besok tidak menyokong dan sebagainya. Rakyat dah mula jelak dah. Dan rakyat, kita kena fikirkan rakyat. Rakyat dekat luar sana dengan masalah COVID, hilangnya bapa, hilangnya ibu, hilangnya saudara mara, makan belum tentu besok ada ke tidak. Dan kita masih lagi nak bergolak, nak bertukar-tukar pandangan kita, nak bertukar-tukar kita punya stand berkaitan dengan pemilihan Perdana Menteri. Sekarang peluang dah dibagi. Perdana Menteri dah bagi jalan dan juga yang di Penagong juga telah menunjukkan jalan bahawa kita pilihlah in September. Whatever happen between now to another 1 month tu, kalau boleh janganlah kita kucak-kacirkan lagi keadaan negara ni. Tunggulah. Tak ada perbezanya pun 1 bulan ni kalau kita nak menunggu pun. Kenapa kita nak mencetuskan keadaan huru-hara di negara ni? Ini pandangan saya. Saya sebagai seorang rakyat, saya pun nak, saya ada hak untuk memohon daripada ahli-ahli politik untuk sabar dan ikut undang-undang. Jangan kita keruhkan lagi keadaan. Sebab kita akan menderita. Semua rakyat akan menderita. Jadi memang undang-undang dah ada. Tetapi kalau orang memilih untuk tidak mengikut undang-undang, susahlah rakyat. Tiba masanya ahli politik fikirlah sejenak, fikirkan masalah yang sedang rakyat lalui sekarang ni. Jangan fikirkan diri kita saja. Ya, itulah apa yang saya boleh komen lah. Datuk, ada satu perkara yang menarik juga yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri dalam sidang media ataupun dalam perutusan khas pada tengah hari tadi. Ini juga anda dapat baca di astroawani.com kalau kita dapat paparkan dari iPad. Perdana Menteri mengatakan bahawa ada pihak cuba cetuskan kemelut politik, mahu saya campuri urusan mahkamah. Ini di mana kata Perdana Menteri, terdapat beberapa pihak cuba menanggut air keruh dan cuba mengambil kesempatan dan ini termasuk ada pihak berkenaan yang tidak senang hati apabila beliau tegas tidak melayani beberapa tuntutan mereka termasuk mencampuri urusan mahkamah. Komen Datuk mengenai perkara ini? Saya tak dapatlah nak memberikan komen. Minta maaflah tentang isu ini. Sebab itu privy kepada isu ini adalah Perdana Menteri. Beliau yang mempunyai fakta sebenar apa yang sebenarnya berlaku. Jadi untuk saya memberikan komen berkaitan dengan terdapatnya sekumpulan mereka yang cuba campur tangan ni, saya tak berani nak berikan apa-apa komen. Sebab saya pun sendiri pun tidak ada fakta tentang hal ini. Minta maaflah ya. Tapi dalam aspek yang sama, isu perlembagaan dan juga undang-undang seringkali dijadikan isu untuk persepsi politik. Tapi dalam idealnya, bagaimana seorang ataupun pemegang kuasa eksekutif perlu menggunakan kuasa itu dengan betul dan juga menjunjung perlembagaan dan juga keluhuran undang-undang dan sebagainya. Secara idealnya, Datuk. Saya percaya semua ahli-ahli politik yang menganggotai parlimen, mereka tahu tentang tanggungjawab masing-masing. Sistem yang kita amalkan sekarang ni, kita ada 3 badan penting. Kita ada legislatif, kita ada eksekutif, kita ada kehakiman. Masing-masing punya peranan masing-masing. Dan peranan mereka ini tidak boleh dicampur adukkan ataupun tidak boleh interfere antara satu sama lain. Ideally, itulah konsep yang patut kita amalkan. Jadi bila judiciary telah diletakkan peranan mereka untuk menghakimi sesuatu kes di hadapan mahkamah, adalah sepatutnya pihak eksekutif ataupun pihak legislatif tidak boleh campur tangan lagi dengan apa yang sedang berlaku di mahkamah. Itu pendekatan yang terbaik. Yang saya sendiri mengharapkan amalan yang diamalkan oleh negara kita adalah separation of power ni tetap kita junjung, tetap kita amalkan dalam keadaan apa sekalipun.
Dan saya tak mahu memikirkan kalau sekiranya ada mana-mana pihak yang berniat untuk mencemari separation of power yang sedang ataupun yang negara kita amalkan buat masa ini. Semua sedar. Semua ahli parlimen memang dah tahu mereka menjadi seorang ahli parlimen, menjadi seorang wakil rakyat. Mereka patut sedar tentang konsep yang kita amalkan. Masing-masing punya peranan masing-masing. They should not interfere into each other punya jurisdiction. Itu yang saya dapat katakanlah. Datuk, akhir sekali Datuk sudah menyatakan harapan dan juga bagaimana sebagai seorang rakyat juga berharap perkara ini dapat diuruskan dengan baik. Tapi akhirnya kita sebagai rakyat juga perlu meletakkan naratif dan juga memahami isu ini secara rasional. Pada pandangan Datuk, bagaimana apa yang kita perlu lakukan pada ketika ini dan juga mungkin Datuk dapat kongsikan semula harapan Datuk sendiri bagaimana? Harapan saya, kalau bukan pun saya mewakili rakyat, tapi saya tahu rakyat di luar sana yang saya sering bersama-sama dengan rakyat di bawah ini. Mereka mengharapkan ahli-ahli politik ini sama ada kerajaan ataupun pihak blok pembangkang untuk sentiasa mengambil kira kebajikan dan masalah rakyat di masa ini. Ekonomi rakyat begitu teruk sekarang ini. Rakyat telah menghadapi masalah kehilangan pekerjaan. Mereka belum tentu ada makanan pada esok hari. Ada yang kehilangan keluarga dan sebagainya. Jadi cubalah kita fikirkan sejenak. Jangan kita terlalu memikirkan tentang political interest kita. Fikirlah bahawa rakyat memerlukan wakil rakyat untuk mewakili rakyat bagi membantu mereka keluar daripada kemelut ini. Inilah harapan saya dan saya percaya harapan semua rakyat Malaysia ini untuk melihat sebuah kerajaan yang stabil dan untuk melihat semua wakil rakyat ini sentiasa bekerja untuk rakyat dan negara. Terima kasih Datuk Salihuddin Saidin kerana sudi bersama kami dalam Buletin Awani pada petang ini.